Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Kita bertemu di dalam kuliah Maya ni. Mudah-mudahan setelah lama kita berhenti, dah lama kita mendiam diri di dalam rumah masing-masing. Hari ini insya-Allah saya nak sajikan sedikit majlis ilmu, mudah-mudahan akan mendapat memberi pengajaran, dapat memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Hari ini saya nak bacakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita boleh mengambil pengertian dan pengajarannya insya-Allah. Daripada Ibnu Abbas berkata, Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin muta'alliqin bi astaril Ka'bah. Kata Ibnu Abbas, Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat bi rajulin, seorang lelaki, muta'alliqin bi astaril Ka'bah. Dia bergayut, dia bergantung dekat kelambu Kaabah. Wa huwa yaqul, lalu dia berkata, as'aluka bi hurmati hadzal bait. Aku mohon kepada engkau ya Allah, bi hurmati hadzal bait, dengan kemuliaan rumah ini, dengan kemuliaan Kaabah ni ya Allah, aku mohon kepada engkau, antaghfira li, supaya mengampunkan aku, mengampunkan dosa-dosa aku. Duk bergayut dekat kelambu Kaabah, duk memohon ke Allah dengan kehormatan, dengan kemuliaan Kaabah ni ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun berkata kepada lelaki ini, ya Abdullah, wahai hamba Allah, sal bi hurmatika fa inna hurmatal mu'min, mintalah dengan kemuliaan yang ada kepada kamu, fa inna hurmatal mu'min, dengan kemuliaan kamu sebagai seorang mukmin. Mintalah kepada Allah dengan kemuliaan yang ada kepada kamu sebagai seorang mukmin. Itu macam tu. Tapi kenapa nak minta dengan kemuliaan Kaabah? Nah, kamu yang beriman kepada Allah itu yang lebih mulia. A'zamu indallah, yakni kamu itu kemuliaan yang kamu miliki itu, kemuliaan keimanan yang kamu miliki itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala min hurmati hadzal bait, daripada kemuliaan yang ada pada rumah Allah ini. Faqala, lalu dia pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li dhanban azima, sesungguhnya dosa aku sangat-sangatlah besar. Dosa aku ni ya Rasulullah sangat besar sangat. Qala, maka berkata dia, wa ma zanbuka, apa dia dosa kamu yang besar sangat tu, yang sampai nak bergantung dekat kelambu Kaabah mohon ke Allah ni? Qala, kata laki-laki ini, inna li malan kathira. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni orang banyak harta, orang banyak duit ringgit, orang banyak harta benda. Wa inna ma syiyati kathira, dan aku juga memiliki binatang-binatang ternakan yang banyak. Kambing banyak, lembu banyak, ayam pun ada. Segala-gala binatang-binatang ternakan dia banyak. Dia orang kaya. Wa inna khayli kathira, dan juga aku ada kuda-kuda yang banyak. Macam kita lah ni kereta banyak lah. Kereta kecil, kereta besar, kereta panjang, kereta pendek, semua ada. Duit ringgit semua ada. Baju dalam almari penuh. Makanan dekat rumah pun banyak. Dekat dalam peti ais penuh. Segala-gala dalam peti ais tu penuh. Buka aja jatuh beradak. Jatuh duduk. Punya banyak. Dengan dagingnya, dengan sosis, dengan macam-macam. Penuh. Kira banyak harta. Walakin ar-rajula
idza sa'alani syai'an min mali, dan tetapi dia kata kalau ada siapa yang meminta daripada aku sedekah ke, minta derma kepada aku, min mali, daripada harta benda aku, faka'anna syu'latan minan nar, maka dia kata aku rasa macam dengan bara api mai kat aku punya panas. Naran takhruju min wajhi, keluar daripada wajah aku ni merah muka. Mereka aku sakit hati. Aku faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatanahha anni, pergilah kamu daripada aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu daripada aku. Ya fasik, wahai orang kamu membakar aku dengan api yang ada pada kamu ni. Dan tepilah kamu wahai fasik. Kerana jangan kamu membakarkan aku dengan api yang kamu bawa ni. Wallazi nafsi biadihi law sumta alfa'am. Dia kata demi jiwaku di tangan Tuhan, demi jiwaku di tangan Allah, law sumta alfa, kalau kamu puasa selama 1000 tahun, sal alfa amin, kalau kamu puasa selama 1000 tahun sekalipun, wasallaita alfa amin, kamu sembahyang selama 1000 tahun sekalipun, muttala iman, maka dia kata bagi orang-orang yang macam kamu ni, summa muttala iman, orang-orang yang hak tak mengenang budi ni, hak tak mengenang jasa ni, yang kamu dulu pun juga susah, yang kamu dulu juga merempat, hari ni kamu sudah senang, hari tu dulu kamu juga sakit, tapi kamu sekarang sudah sihat, tapi kamu tidak mengenang budi, kamu seperti mana kacang lupakan kulit. Maka kata Nabi, summa muttala iman, kemudian kalau ada orang macam kamu ni, yang yang seperti mana orang yang tak kenang budi, la akabbaka Allahu finnar, nescaya Allah akan campakkan kamu ke dalam api neraka. Allah akan campakkan kamu ke dalam api neraka. Maka dia kata, ama alimta anna lu'ma minal kufri, adapun sesungguhnya, dia kata, tidakkah kamu mengetahui, ama alimta anna lu'ma minal kufri, tidakkah kamu ketahui orang-orang yang tidak, orang-orang yang yang tidak budi ni, orang yang seperti mana kacang lupakan kulit ini, minal kufri, daripada kufur, di kalangan orang-orang kufur. Wal kufru finnar, dan orang kufur itu di dalam api neraka. Maka dia kata di situ, orang-orang yang tak kenang budi, yang tak kenang jasa seperti ini, dia kata adalah orang-orang fasik. Dan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik itu tempatnya di dalam api neraka. Jangan kita fikir tak apa fasik, tak apa bukan kafir. Dia fasik pun di mana? Tempatnya di dalam api neraka. Adapun orang fasik, tempatnya di dalam api neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la akabbakallahu finnar, kalau kamu akan dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ama alimta, adakah kamu tahu, annal lu'ma minal kufri, adapun orang-orang yang tak kenang budi kepada Allah ni, tak kenang budi kepada Allah itu daripada kufur, wal kufru finnar, dan orang kufur itu di dalam api neraka, wasakhawatu minal iman, adapun sebaliknya orang yang pemurah itu daripada iman, wal imanu fil jannah, dan orang-orang yang beriman itu di dalam syurga. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki ini, dia ni sikap dia bila ada orang yang minta kepada dia, minta sedekah kan, minta derma kan, dia sudah naik sakit hati. Dia sudah naik berang. Sebab badan elok, badan sihat, badan sasa, tapi tak nak kerja, duduk diam. Maka dia kata,
jadi menjadi kemarahan kepada dia. Nabi kata kalau inilah orangnya, kalau orang hak macam ni, yang hak kedekut macam ni, maka oleh sebab itu di sisi Allah dia ini seperti mana orang-orang fasik yang akan dilempar oleh Allah ke dalam api neraka, yang akan dicampak oleh Allah ke dalam api neraka. Maka dia kata, kenapa? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Tempatnya di dalam api neraka. Iman itu tempat dia ialah di dalam syurga. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Apa yang kita nak sebut dengan amalan-amalan yang menyingkirkan kita daripada kemurkaan Allah untuk mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang bersedekah ini ialah merupakan satu jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah, dan di dunia dia akan mendapat kebahagiaan dan untuk menjauhkan bala bencana. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah. Dia kata, bentingilah harta kamu itu dengan zakat. Siapa rasa-rasa tak mau bencana menimpa kepada harta benda dia, siapa yang rasa-rasa tak mau bencana menimpa kepada harta benda dia, dia tak mau harta benda dia rugi, dia tak mau harta benda dia terbakar, dia tak mau harta benda dia dicuri. Siapa yang tak mau lah musibah menimpa kepada harta benda dia, sayang lah harta benda dia. Siapa tak sayang harta benda? Dah cari susah-susah, bersengkam mata, kata orang punya cari, takkan tak sayang kot, sayang. Kalau kata dia kata tak sayang harta benda tu, tak tahu nak kata lah, semua orang sayang. Habis tu, maka sebab itu hak kita sayang itulah yang kita nak sedekahkan. Yang kita sayang itulah yang kita nak nafkahkan, kita nak infakkan. Maka kata Nabi, hasinu amwalakum bizzakah. Yang pertama dia kata, bentingilah harta kamu itu dengan zakat. Kalau kita sayang harta kita, kita tak mau rugi harta kita, kita nak harta kita tu berkembang, maka hendaklah kita ni keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Zakat sama ada zakat yang wajib ataupun zakat. Musim-musim buah durian ni. Siapa-siapa yang rasa nakkan pokok buah durian ni esok akan lebih baik, akan lebih subur, tahun depan lebih keluar apa tu buah lebih banyak, jangan kedekut-kedekut sedekah. Banyak-banyak sedekah. Jangan kita kira nak jual jugalah. Tapi sedekahlah. Dan jangan pula kita nak sedekah pilih hak buruk-buruk. Hak sedekah pilih hak buruk-buruk. Sebab tu zakat ini disuruh kita ambil benda-benda yang elok, benda-benda yang kita sayang. Zakat ini, pemberian ini disuruh kita ambil daripada benda-benda yang kita sayang. Kalau nak sedekah buah durian yang elok. Jangan kita ambil durian yang elok, yang ni untuk jual. Yang ni hak tak elok ni, mangkor ni saya sedekah. Pahala nak hadiah kat mak bapak. Subhanallah. Tuan-tuan, lari daripada landasan sebenarnya. Dan jangan kita buat lagu tu. Jadi kita, kalau kita rasa nak tengok pokok durian kita tahun depan meliana, tahun depan lebat dengan buah, ini kita banyakkan sedekah. Kalau kita jual, jangan kita kira nak ambil untung. Nak ambil untung juga, tapi banyakkan sedekah. Jangan kita berlipat-lipat kali ganda nakkan jual dengan harga yang mahal. Kelak nanti Allah akan murka. Sebab tu maka dia kata, bentingilah harta benda kamu itu dengan zakat, dengan sedekah, dengan zakat. Jadi maknanya apa harta benda kita? Kita ada duit dalam bank. Kita rasa sayang kan? Maka keluarkan zakat. Zakat dah, kalau dah ni tak cukup zakat lagi. Dia kata tak cukup lagi haul, tak cukup nisab lagi. Tak cukup haul, tak cukup nisab. Maka zakat kalah dengan zakat yang sunat. Sedekahkan. Siapa-siapa yang rasa nak supaya harta benda itu terpelihara. Kita punya binatang-binatang peliharaan kita, binatang-binatang ternakan kita. Kalau kita sayang supaya dia takut supaya dia ni rosak, takut dia ni binasa, kita sayang kata benda kita, sedekahkan. Bukanlah sedekah habis, ambil sebahagian daripadanya. Nak jual lah, nak makan lah, ambil sebahagian daripadanya kita sedekah. Begitu. Maka itu pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadawu mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit kamu itu dengan sedekah. Ubatilah penyakit kamu itu dengan sedekah.
Kita risau dengan COVID sekarang ni. Kita risau penyakit yang menular sekarang ni. Kita nak buat lagu mana? Kita nak buat lagu mana? Maka Nabi suruh kita bersedekah. Untuk mengelakkan daripada penyakit, kita bersedekah. Untuk menyembuhkan penyakit pun kita bersedekah juga. Ada juga antara kita yang sakit. Sakit lama, dah tak tahu nak buat apa dah. Doktor dah berjenuh, dah pergi jampi, dah jenuh berjampi. Doktor dah berpuluh-puluh, jampi dah berbelas-belas, tapi masih belum juga sembuh. Jadi belum juga sembuh. Jadi lagu mana nak buat? Alternatif yang lain yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bersedekah. Wadawu mardakum bisedekah. Ubatilah penyakit kamu itu dengan sedekah. Nak buat lagu mana? Ambil seduit, pergi sedekah dekat masjid, pergi sedekah dekat masjid, niat di hati kita, ya Allah, berkat aku sedekah ni, sembuhkanlah penyakit aku. Apatah lagi sekarang ni, orang sangat-sangat memerlukan pertolongan. Sana sini orang yang tak ada kerja, orang yang kena buang kerja, orang yang tak dapat kerja, yang dah ada kerja kena buang kerja, yang nak pergi kerja tak dapat nak kerja, yang kerja dia diselang-seli kan, hari ni kerja, esok tak kerja, lusa kerja, tu lah tak kerja, maka sudah tentu dia punya gaji pun kena dia dipotong, dapat gaji separuhnya. Mereka ni sangat-sangat memerlukan. Jadi kita ni yang ada duit yang berlebihan ni, duit kita berlebihan ni, belanja kalah, infaklah, bersedekah. Hendaklah kita bersedekah. Dengan kerana sedekah ni, kita akan dapat kedua-duanya. Yang pertama, andai kita ada harta banyak, maka Allah akan pelihara harta kita. Allah akan pelihara harta kita. Andai kita ada sakit, Allah akan sembuhkan penyakit kita. Lagu macam mana ada kata nak niat macam mana, nak berdoa macam mana Ustaz? Nak doa dah tak susah. Bagi je sedekah tu niat, ya Allah, berkat aku sedekah ni Allah, sebab kita sedekah memang dapat keberkatan daripada Allah. Ya Allah, berkat aku sedekah ni Allah, sembuhlah penyakit aku. Berkat aku sedekah ni, sembuhlah penyakit aku. Ya Allah, berkat aku sedekah ni Allah, jauhkanlah kami sekeluarga daripada penyakit yang berjangkit, khususnya penyakit wabak yang kita takut sekarang. Jadi makna kita bersedekah, setiap kali kita bersedekah, niatlah di hati kita. Maka ini yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadawu mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit kamu itu dengan sedekah. Jadi, ini peluang kita. Nak sedekah di mana? Ikut. Nak sedekah dekat orang hak minta pun tak apa. Nak ke masjid, rata-rata masjid sekarang ni sedang mengumpul dana. Kumpul dana, buat gerobok makanan. Jadi buat gerobok makanan, menunggu siapa-siapa yang kelaparan. Siapa-siapa yang memerlukan bantuan, sila datang ke masjid. Sila datang ke masjid, di sana ada gerobok-gerobok makanan. Dan gerobok makanan ni dipenuhi oleh ahli-ahli jemaah, dipenuhi oleh ahli-ahli masyarakat. Siapa-siapa yang ada berlebihan duit, nak tunggu duit saya, mana ada lebih duit? Dah tak semestinya lebih tu banyak. Lebih daripada makan kita tu, yang tu yang dia katakan lebih lah, bolehlah kita nak bersedekah. Kita bersedekah supaya gerobok-gerobok makanan itu dipenuhkan. Bila dipenuhkan, nanti ada orang yang memerlukan, boleh ambil. Jadi dengan cara ini, nescaya Allah akan jauhkan kita daripada penyakit, nescaya Allah akan sembuhkan penyakit kita. Anak tu tak mau jadi baik. Macam mana dia kata, ubat duk makan dah, kismis duk makan dah. Macam-macam nak buat. Apa ikhtiar lagi ni? Ayat Yasin dah minum dah, kata dia. Ayat Zam-Zam pun dah minum dah. Kismis dah makan dah, belah-belah botol dah. Budak tak cerdik juga. Nakal juga lagi. Dah lah tak cerdik, nakal pula. Apa lagi ikhtiar kita? Nabi kata, wadawu mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit. Ini penyakit ni macam penyakit ni. Ini penyakit ni. Maka ubatilah penyakit itu dengan sedekah. Sedekah lah kita niatkan sedekah. Takkanlah sakit berpuluh tahun dah nak sedekah. Takkan sakit dah berpuluh tahun tiba nak sedekah RM1. Kita dah pergi ke doktor, kita dah pergi ke pakar banyak, dah buat beratus-ratus dah buang, beribu dah buang. Takkanlah kita nak ubatinya dengan dua sedekah RM1. Patut-patutlah
Mungkin kita tengok, mungkin kita bagi 100 ke 200 ke untuk menyembuhkan penyakit. Tuan-tuan dan rahimakumullah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungan itu. Dia kata dia kata wastaqbilu anwa'a al-bala'i bid-du'a, dan dia kata hendaklah hadapi berbagai kita keluar zakat dan juga kita bersedekah. Selain samping itu hendaklah kita berdoa kepada Allah. Sebab tu doa silahul mukmin. Doa ini senjata orang mukmin. Orang mukmin punya senjata ialah doa. Tak boleh lawan. Sebab apa? Sebab doa doa itu boleh mengubah segala ketentuan Allah. La yarudul qada illa bil doa. Tak akan terubah satu ketentuan Allah itu melainkan dengan doa. Hanya doa saja boleh mengubah ketentuan Allah. Kalau kita ni dah ditentukan oleh Allah sakit, kita ni ditentukan oleh Allah dah sakit, lalu kita berdoa juga, ya Allah jauhkanlah kami sekeluarga daripada penyakit, jauhkanlah kami sekeluarga daripada penyakit. Mohon ke Allah setiap lepas kali sembahyang berdoa, lepas sembahyang berdoa, mudah-mudahan andai kata Allah tentukan kita sakit, diubah kita penyakit kita tu menjadi tidak sakit. Lepas tu Nabi kata tidak akan terubah satu ketentuan Allah itu melainkan dengan doa saya dapat mengubah. Apa tu nak tunggu siapa berdoa ni? Siapa nak berdoa nak kena tunggu. Dia kata nak pergi sembahyang pun tak boleh, macam mana nak suruh tok imam berdoa? Tak payah suruh tok imam berdoanya, sendiri-sendiri berdoa lah, masing-masing berdoa. Siapa-siapa yang nak dia berdoa lah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, nescaya akan aku beri kepada kamu. Jadi oleh sebab tu tuan-tuan dan rahimakumullah, kita kena disuruh supaya sentiasa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, Allah akan bagi pada kita. Ini dia kata, ini senjata kita. Ini dia kata silahul mukmin. Ni apa tu senjata kepada orang mukmin untuk jauh daripada musibah, untuk jauh daripada bala bencana. Jadi oleh sebab tu apabila kita ni bagi sedekah kepada orang, Allah suruh wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanjakanlah harta yang telah kami berikan kepada kamu itu sebelum datangnya kepada kamu maut. Sebelum datangnya kepada kita mati. Kita ni duk sayang duit ringgit, kita simpan sampai mati. Tak bawa mati pun. Kita punya sayang lah duit ringgit kita bubuh dalam beribu dolar, kita simpan kita mati, apa pun tak dapat kita bawa. Maka siapa-siapa yang rasa sayang duit ringgit dia, kalau kita rasa sayang nak simpan dia sampai ke bila-bila, apa caranya? Hendaklah disedekah. Kalau dia, maka dalam pada itu, sebab itu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah perbuatan yang sangat Allah sayang? Apakah perbuatan yang Allah suka? Allah suka ni, kita ni buat apa? Apa yang Allah paling suka sekali? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah paling suka sekali apabila kamu menghilangkan kesusahan daripada orang mukmin. Apabila yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hilangkan kesusahan daripada orang mukmin. Kita tengok apa yang orang mukmin susah, kita tolong bantu dia. Kalau dia ni susah sangat nak berjalan ke orang yang membantu orang lain. Sebab tu Nabi pernah kata, dia kata aku keluar membantu orang lain. Aku keluar untuk menghilangkan kesusahan orang lain, membantu orang lain. Lebih beriktikaf lebih aku sukai daripada aku duduk dalam masjid beriktikaf selama 1 bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kalau kita tengok orang hak pi tolong orang tu, dia betul bukannya lekeh-lekehnya pahala tu. Pahala banyak pi tolong orang. Dia tengok orang susah dia pi tolong. Orang yang hak tak ada, yang apa tu, yang tengah malam orang susah, orang sakit, dia pi tolong. Orang duduk kat traffic light, nak kereta rosak, dia sanggup berhenti parking, dia tolong kereta, tolong kereta, tolak kereta orang. Bukan tolak masalah longkang.
tolak bagi jalan lah. Jadi maknanya dia bantu orang lain. Dia kadang-kadang sampai siang malam dia tu. Ni kita tengok macam perkara-perkara biasa. Tapi sebenarnya dia telah melakukan sesuatu perkara yang sangat Allah sukai, iaitu menghilangkan kesusahan kepada orang lain. Kita hilangkan kesusahan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang perkara yang Allah suka ialah apabila kamu menggembirakan kepada orang lain. Kamu gembirakan orang lain. Allah suka. Sebab tu bila kita hilangkan kesusahan tadi, yang pertama tadi, kita bagi makan orang lain, kita bagi makan. Tapi kalau kita sekadar ada juga orang bagi makan gitu lah. Nak makan, pergi ambil. Kan? Nak makan, pergi ambil kat rumah saya. Bolehlah, dapatlah pahala. Tetapi lebih Allah sukai apabila kita bagi makan dan kita gembirakan dia. Sebab tu bila kita bagi makan orang, mulut kita kena jaga. Bila kita bagi makan, bagi sedekah kat orang, mulut kita kena jaga. Jangan bila kita buka bagi makan orang makan kenduri, mulut kita pek gitu gini, kita marah sana marah sini. Kita marah sana, kita marah sini. Kita nak bagi makan orang ni. Budak-budak kita jerkah, orang tua pun kita marah. Oh, mui. Ini mahal tau, aku buat ni mahal ni, duk mahal. Betul lah yang mahal, yang sebab Allah suruh bagi makan tu hak mahal. Yang Allah suruh kita bagi makan, bukan dia suruh kita bagi makan hak buruk-buruk. Kita duk cerita, kau ni aku beli mahal, aku bagi makan ni, aku sedekah je kat hangpa ni. Tak payah cakap lah. Maka sebab itu bila kita bagi makan orang, hendaklah kita gembirakan dia. Kita bagi dia seronok dengan makan itu. Dia makan ni rezeki Allah, tak apa habis, tak apa, kita beli lagi, jangan risau. Ni kata-kata yang ini hak sedap ni, tak apa, kita banyak lagi, kita jangan risau, makan. Hendaklah kita gembirakan orang lain. Maka menggembirakan apa isi takziah ini? Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Dia terberhenti tadi. Apa yang dia katakan takziah ni? Takziah ni kita menghiburkan orang yang dalam kesusahan. Orang yang sakit, orang yang ditimpa musibah kematian. Kita disunatkan ucapkan takziah. Kenapa takziah? Sebab ini juga adalah salah satu daripada ciri-ciri menghiburkan orang lain. Kita ucapkan kat dia, bukan sekadar kita kata takziah lah ya. Itu apa dia takziah? Apa isi dia? Itu tajuk dia, takziah lah. Kita kena ucap lah. Dia kata mudah-mudahan, kan?
sabarlah man, mudah-mudahan dia ditempatkan di sisi Allah dekat tempat yang mulia. Ni dia katakan ucapan takziah. Sabarlah tuan, sabarlah man, mudah-mudahan Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Sabarlah man, kamu beruntung, mak kamu ni meninggal dunia malam Jumaat. Kamu mesti rasa beruntung, mak kamu meninggal dunia ni ini malam bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Ini kata-kata yang indah. Kata-kata ini adalah kata-kata menghiburkan orang yang dalam kesusahan. Maka Allah daripada mengembirakan orang lain ini salah satu daripada perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di samping kita bersedekah, maka hendaklah kita gembirakan dia. Sebab itu Sayyidina Umar, kalau kita lihat, kalau kita kita imbas balik cerita mengenai dengan Sayyidina Umar ketika Umar Al-Khattab menjadi khalifah Islam yang kedua. Tuan, semua orang tahu kisah ni. Yang mana satu malam Sayyidina Umar ni berjalan meronda kampung-kampung, melihat kalau ada orang di dalam kampungnya dalam kesusahan. Tiba-tiba dia tengok dalam satu rumah tu, rumah yang tengah sampai di tengah malam lampunya belum padam. Kita ingatkan cerita tu. Belum padam lagi, dia pun pergi tengok. Dia bagi salam, dia ketuk pintu. Rupa-rupanya di sana ada satu orang perempuan dan juga anaknya yang dalam kelaparan. Mereka sedang merebus batu. Tuan-tuan kalau masih ingat lagi cerita tu. Dia rebus batu kan, rebus batu. Lalu Sayyidina Umar pun tanya, kenapa kau macam ni? Dia kata, anakku dalam kelaparan. Lepas itu rebus batu ni supaya dia terhibur. Dia fikir aku sedang merebuskan makanan, maka dia terlena. Mudah-mudahan esok pagi bolehlah aku mencari makanan untuk mereka. Sayyidina Umar dengar macam ni kata-kata ni, dia rasa cukup bersalah, dia balik ke rumah, dia ambil bergandum. Boleh saja kalau dia kata, puan, pergi ke pejabat saya, isi borang, ambil esok makanan. Boleh saja dia kata. Dia berkuasa. Esok isi borang, ambil makanan. Boleh saja. Tak, Sayyidina Umar ni, bukan sekadar dia bagi makanan, tetapi dia juga mengembirakan, menyenangkan hati. Pembantu dia tanya, boleh tak kata saya yang pikulkannya? Dia kata, tak layaklah kau memikulkannya. Biarlah aku yang memikulnya sendiri. Sebab aku berkuasa, akulah yang lalai melihat rakyat aku, maka akulah yang sepatutnya memikul sendiri untuk ku bawa. Dia bawa sendiri gandum ni. Dia pergi sendiri ke rumah perempuan itu. Dia masakkan. Dia sendiri masakkan. Lalu dihidangkan. Lepas tu baru dia pergi. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Jadi maknanya kalau kita nak bagi ke orang, yang dia kata yang paling baik sekali sedekah yang kita nak bagi ni, yang kita bagi, kita bawa makanan tu, kita bawa durian, kita nak sedekah durian, kita pergi hantar ke muka pintu. Kita bawa durian tu, kita pergi hantar ke muka pintu. Bukan sekadar bagi durian, tetapi kita juga bagi dengan senang hati. Supaya dia dapat makan durian tu dengan senang hati. Boleh je kita kata, nak durian, pergi ambil ke pokok. Banyak ke pokok, buat durian. Durian saya bertabuk, pergi ambil. Boleh je kita kata. Tapi yang dikehendaki oleh Allah, ialah kita ambil buah durian tu, kita kutip, kita pergi hantarkan di rumahnya. Ini dia katakan, kita memberi kegembiraan kepada orang lain. Maka sebab itu, ni yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah suka? Yang ketiga kata Nabi, kamu tolong selesaikan hutang-hutang mereka. Perkara ketiga yang Allah suka ialah kamu tolong selesaikan hutang dia. Kalau dia ada hutang, kita tolong bayarkan. Kalau dia ada hutang lah, kita tolong bayarkan. Dia tak sanggup nak bayar, kita tolong bayarkan. Ataupun kalau kita tak sanggup, dia tak ada hutang dengan kita, ataupun kalau kita tak sanggup, kita bolehlah ringankan bebanan. Dia berhutang kat kita. Kita kata tak apalah, kita bagi peluang. Ni bulan ni tak ada kerja dulu pun tak apa. Ataupun kita kata tak apalah, tangguh dululah. Tangguh dulu tak apalah. Sebab susah sekarang ni, ekonomi pun susah, mereka pun tak ada kerja, gaji pun separuh, tak apalah. Dan kita bulan ni, bulan depan tak payah macam moratorium. Maka perbuatan itu untuk meringankan
hutang dia, maka perbuatan yang disukai oleh Allah. Meringankan orang yang berhutang, sama ada kita tolong bayar atau kita bagi kebenaran untuk lambatkan bayar, atau kita bagi kebenaran untuk bayar separuh daripadanya, semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disayangi oleh Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, mereka-mereka yang menghilangkan kelaparan kepada orang lain. Dia tengok orang lain yang tak cukup makan, dia pergi bagi makan. Macam kita lah ni lah tuan-tuan, ramai antara kita NGO ataupun kawan-kawan kita, ataupun orang-orang individu keluar pergi cari orang-orang yang tak cukup makan, dia pergi bagi makan. Jadi bagi makan beras, dia bawa beras, mampu bagi beras, dia bawa beras. Ada yang susu anak yang tak cukup, dia tolong bagi susu. Ada juga yang fikir kalau bagi makanan mungkin yang perlu bagi duit, dia pergi bagi duit. Walaupun kita tengok duit tu sikit, maka sebab itu Nabi kata, selamatkanlah kamu daripada api neraka walaupun dengan separuh buah tamar. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, siapa-siapa yang sedekah kepada orang, maka ini dia kata menyelamatkan kamu daripada api neraka ke atas dunia dan menjauhkan dia daripada musibah, dia ada juga penyakit dan seumpamanya. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita nak kena cari jalan untuk kita memperbanyakkan sedekah kita. Saat inilah yang sangat-sangat diperlukan untuk kita sedekah. Kalau kita ada duit simpan, masa inilah untuk kita gunakan, untuk kita bersedekah sebanyak-banyaknya, untuk kita mencari peluang untuk mendapat pahala, untuk mencari peluang untuk mencari ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa-siapa yang berat timbangan ibadatnya esok di hari akhirat esok, maka dia akan mendapat kehidupan yang sejahtera dalam syurga. Siapa-siapa yang ringan timbangan dia, timbang-timbang pahala korang, maka fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, hangpa tahu ke apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menjulang-julang. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, macam mana untuk mengelakkan musibah daripada atas dunia ni, nak mengelakkan musibah di atas dunia ni yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah juga kita ni menjalinkan hubungan kita dengan manusia dengan bersedekah. Jadi 4 perkara tadi itu kita kena jaga. Yang Allah suka sangat. Yang pertama sekali, dia kata hilangkan kesusahan. Cari peluang-peluang macam mana kita nak menghilangkan kesusahan daripada orang lain. Mana-mana yang orang susah, apa kerja kita? Kerja kita apa? Bidang itu kita senang, kita permudahkan orang lain. Kalau kita kerja dekat kaunter, permudahkan orang di kaunter-kaunter. Kalau kita ni kerja tukang jual tiket, permudahkan orang beli tiket. Kalau kita ini kerjanya kita sebagai kita ni sebagai penguat kuasa, permudahkan orang-orang yang kita berurusan dengan dia. Apa saja yang kita telah berusaha untuk menghilangkan kesusahan kepada orang lain, Allah akan beri ganjaran yang sangat besar. Ini yang dia katakan sebagai orang yang paling Allah sayangi. Yang kedua, Nabi kata tadi, macam mana nak supaya Allah sayang kita? Hendaklah kita gembirakan orang lain. Cari jalan supaya orang seronok. Cari jalan sampai orang gembira. Kalau kita berjumpa dengan orang, kedatangan kita itu disukai orang. Kalau kita bercakap dengan orang, percakapan kita itu orang suka. Kalau kita berunding dengan orang, rundingan kita itu orang suka. Ataupun kalau kita duduk dalam rumah, kita dalam rumah itu satu ahli keluarga suka dekat kita. Atau kenapa? Nak tanduk kita semua Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, apa saja urusan kita, apa saja bidang kita, maka kita nak cari jalan supaya orang lain semua gembira, orang lain semua seronok. Bila orang lain seronok, maka Allah sayang kita. Kedua, yang ketiga, kata Nabi tadi, hendaklah siapa-siapa yang nak mencari kesukaan Allah, siapa-siapa yang nak mencari perkara yang Allah suka, ialah hendaklah tolong selesaikan hutang dia. Tolong selesaikan hutang dia. Kalau dia ada hutang, sama ada dia itu hidup atau dia telah mati pun, kalau mak kita dah mati, maka hendaklah kita tolong selesaikan hutang mak kita. Itu tanggungjawab kita lah. Jadi maknanya bantu dia untuk menyelesaikan hutang dia. Dan yang keempat, dia kata hendaklah kita cuba menghilangkan kelaparan daripada orang lain.
cari jalan siapa-siapa yang lapar, maka kita tolong bagi makan kat dia. Siapa kita bagi makan kat dia, kita tolong selesaikan kelaparan dia. Sama ada di kalangan manusia atau binatang-binatang. Binatang hak lapak-lapak tu, di tepi jalan tu, ada juga kita tengok pakcik, ada juga kita tengok pakcik pergi cari kucing, bubuh makanan dekat kucing. Dia pergi makan kucing. Bukan kucing dia pun, dia lungguk tepi jalan bagi makan. Ada yang bawa tulang-tulang ayam, dia campak bagi dekat anjing. Mungkin bagi kita, dia dinilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Duk bagi makan anjing, duk bagi makan burung. Sebab tu kita menghilangkan kelaparan kepada binatang-binatang. Betul kalau kita tengok apa-apa saja, sama ada manusia atau binatang, maka apabila kita hilangkan kesusahan, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala. Betul. Saya teringat akhir sekali, saya teringat ada satu kedai, satu kedai jual jual binatang. Saya pergi tengok dia jual binatang, nak cerita bilang dia jual binatang, dia jual burung. Dia jual banyak burung-burung ciak, banyak burung-burung ciak kecil-kecil. Tahu burung ciak? Burung ciak kecil-kecil. Saya kata tu satu ni satu ekor ni berapa? Satu ekor ada RM3. Satu ekor RM3. Satu ekor RM3. Satu ekor RM3. Burung cak bukan burung besar tu. Kalau burung tu betul, yang besar tu boleh makan sedap kan. Burung cak kecil besar ibu jari kaki. Dia kata mau jual lah. Oi, untuk bikin apa? Untuk lepas. Beli untuk lepas lah. Untuk apa? Saya ni dia kata itu orang banyak orang suka beli. Suka dia beli, dia suka lepas. Apa pasal? Dia ada ong. Siapa beli? Itu banyak orang-orang Cina suka beli. Dia beli banyak. Dia beli 10 ekor ke 20 ekor. Dia beli banyak-banyak sekali. Dia lepas. Dia lepas. Dia beli 20 ekor, 30 ekor. Dia lepas. Kan dia bawa balik depan rumah dia. Dia pergi ke depan kedai dia. Dia lepas. Dia lepas burung. Saya kata siapa ini mana dapat? Mana supplier dapat? Gitu banyak orang Melayu ada jual. Orang Melayu pergi tangkap itu burung. Itu burung cak kecil-kecil punya tangkap, pergi jual itu dekat kedai Cina. Itu Cina besar-besarnya pergi beli. Orang saya tanya berapa ringgit satu ekor kalau saya jual? Kalau you mai jual sini satu ekor RM1. Satu ekor RM1 dia beli. Dia jual dekat orang sini jual dekat saya. Itu orang Cina kadang-kadang mai beli sini 20 ekor, 30 ekor, dia bawa balik, dia pergi depan kedai dia lepas. Lepas. Saya tanya apa pasal? Kenapa dia lepas burung? Sebab pahaman orang-orang Cina. Apabila kita melepaskan kesusahan, kita melepaskan burung-burung yang berada dalam sangkar, kita lepas burung, dia kata ong maliu. Dia kata rezeki masuk aman mereka. Tapi sebenarnya kalau kita apabila kita melepaskan kesusahan orang lain, melepaskan kesusahan burung yang duduk sangkar pun pahalanya besar, yang datang rezeki, masuk rezeki, apatah lagi kita melepaskan kesusahan orang lain. Bila kita melepaskan kesusahan manusia, apatah lagi kita melepaskan kesusahan orang mukmin lagi, maka sudah tentulah Allah akan buka pintu-pintu rezeki kita yang sangat luas. Maka sebab itu, siapa-siapa yang rasa nak jauhkan daripada musibah, maka hendaklah dia ini memperbanyakkan bersedekah, membagi makan kepada orang. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini maka kita terlepas daripada musibah, terlepas daripada penyakit dan dijauhkan daripada bala bencana daripada langit dan juga daripada bumi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walau anna ahlil qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalaulah sependuduk kampung itu beriman dan bertakwa, mereka bertakwa mereka, maka la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Maka Allah akan bukakan keberkatan daripada langit dan juga dibukakan keberkatan daripada bumi. Maka kita akan dapat kebaikan hidup dekat dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Jadi sebab itu hendaklah kita memperbanyakkan sedekah, kerana sedekah itu adalah ciri-ciri sebagai seorang yang beriman. Jadi mudah-mudahan dekat itulah yang dapat kita berkongsi
pada hari pertama ini untuk kita kuliah ni di alam maya ni. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.